ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام. شهد له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق عليه. شهدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kita, telah pilih kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tanda kita kasih kepada rumah Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man alifal masjidah alifallahu. Barang siapa yang mencintai rumah-rumah Allah, maka Allah Ta'ala mencintainya. Jadi kita syukur pada Allah. Pada malam ni Allah jadikan kita orang yang mengasihi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara maghrib dan isyak, kita duduk dalam majlis ilmu, yang mana majlis yang penuh dengan keberkahan. Sekali-kali tidak ada penyesalan dalam majlis ini. Dan kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, Allah Ta'ala masih kekalkan taufik pada kita untuk kita duduk bersama-sama sehingga habis kuliah ni, insyaAllah. Baik, kita sambung pengajian kita pada kitab Penawar Bagi Hati, pada muka surat 50, Jawi 50. Kita tiba perenggan yang bawah sekali, masih lagi pada bab yang ketujuh, pada menyatakan kasih akan dunia. Jadi ini satu penyakit. Dunia yang dimasukkan adalah dunia yang tidak ada manfaat baginya di akhirat. Ini yang telah kita bahas dahulu. Baik. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fi daraini amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya barang siapa menyangka ia akan badannya berlumur dengan dunia dan hatinya kosong dan bersih daripadanya dunia, nescaya telah menipu akan dia oleh syaitan. Baik, musannif kita beritahu pada kita
Jadi dia beritahu sekiranya seseorang itu dia ni dia sangka diri dia tu sekarang diri dia ni dah penuh dengan dunia dah. Dunia dah penuh pada diri dia. Sedangkan lepas tu dalam hati dia kata tak ada sikit pun sebenarnya dalam hati aku. Dia menyangkakan begitu. Maknanya sedangkan dia ni berlumuran dengan dunia. Kan? Tapi dia menyangkakan dengan berlumuran dunia tu hatinya tu tak ada terkesan. Dia kata hatinya kosong, iaitu hati terkesan, bersih daripadanya dunia tu. Maknanya dalam hati dia tak ada dunia. Tapi keliling dia ni penuh dunia ni. Kan? Tapi dia kata, oh aku sebenarnya dalam hati aku tak ada apa-apa pun. Jadi kalau seorang tu menyangkakan begitu, maka telah menipu akan dia akan seorang itu oleh syaitan. Syaitan telah tipu dia. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama masalu sahibid dunya akal mashi fil ma'i hal tastati'u alladhi yamshi fil ma'i an la tubtal qadamahu. Rawahu ya di mana ni? Dia tulis rawahu mana ni? Dia tak tulis rawahu mana? Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Baik, jadi dia kata apa? Innama masalu sahibid dunya, hanya saja bandingan yang mempunyai dunia. Sahibi ni mana orang yang mempunyai dunia, iaitu dunia yang artinya yang tidak ada manfaat baginya akhirat. Seperti berjalannya pada air. Nabi mengatakan, Nabi umpamakan begitu. Nabi kata apa? Orang yang memiliki dunia ni, dia ada dunia ni, kan? Jadi dia ni seumpama orang yang berjalan pada air. Kan? Adakah kosong yang berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Nabi saja tanya. Kan? Nabi saja tanya, dipanggil apa? Istifham liingkari. Kalau mengaji kalimah. Dalam pertanyaan tu sebenarnya Nabi nak bagi tahu perkara yang ingkar, perkara yang tak sepatutnya. Nak bagi tahu tu satu orang tu kalau dia berjalan di dalam air, adakah dia dapat mencegah kaki dia daripada basah? Tu nak tanya tu. Nabi tanya pada sahabat, adakah seorang itu dia berjalan dalam air, adakah air itu tak membasah kaki dua yang dia jalan, yang kaki dia masuk dalam air itu, kaki dia tak basah ke? Itulah perumpamaan seseorang yang memiliki dunia, bagaimana hatinya tidak ada terpaut pada dunia. Itu masalahnya, itu misal yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentinglah kita kena tahu. Tapi dunia ni sangat bahaya. Di awal hadis lagi Nabi telah mengatakan sebelum ini, kan? Ad-dunya ra'sul minal khati'ah. Dunia itu kepala bagi segala kejahatan. Jadi sebab itulah hari ini kita kena berhati-hati dengan dunia. Sebab dunia ni memang sentiasa kerja dia menipu daya dan memukau bagi manusia yang berada di atas muka bumi ini. Sebagai apa? Sebagai ujian bagi manusia. Allah perintah, Allah perintah pada dia supaya nak buat ujian, imtihan pada dia, nak tengok dia terpaut pada siapa. Dia terpaut kasih dia kepada Allah ke, terpaut kasih dia kepada dunia. Sedangkan kasih yang sebenar adalah kasih kepada Allah. Kan? Allah nak tengok juga, Allah nak uji, betul ke hamba aku ni kasih sangat pada aku ni? Allah jadikan dunia. Kan? Allah jadikan dunia dan segala macam hal keadaan ini agar menguji manusia ini, nak tengok sejauh mana kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai ujian. Sebab tu syurga tu bertingkat-tingkat. Syurga ni bertingkat-tingkat, hikmah ni salah satunya Allah nak tengok tahap kecintaan seseorang itu kepada
Allah. Apabila seorang tu dia sangat cinta kepada Allah, maka tingkatan darjat dia, dekat dia dengan Allah, seperti mana tingkatan yang Allah telah jadikan di syurga tu. Sebab tu Nabi kata, kalau nak minta syurga, mintalah syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus. Sebab kenapa syurga Firdaus ni Nabi suruh minta? Kenapa nak minta syurga tinggi, tak minta syurga bawah aja? Kan senang. Kan hari ni kita semua tak nak beli rumah flat, nak beli rumah bawah, betul tak? Malih nak naik tangga. Kan lutut sakit. Kan? Tapi kat syurga ni Nabi suruh minta syurga yang paling tinggi. Bukan syurga paling rendah, Nabi minta tinggi. Sebab kenapa? Apa ada kelebihan pada syurga Firdaus? Iaitu satu kelebihan yang tidak ada di syurga lain, iaitu hari-hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nikmat segala nikmat. Terputus segala nikmat apabila seseorang itu melihat ia akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala besok di akhirat. Ada syurga yang lain dia berkala. Syurga yang lain dia ada berkala. Kadang-kadang ada yang sebulan sekali, setahun sekali, kan? Seminggu sekali. Jadi untuk syurga Firdaus ni hari-hari boleh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu syurga para anbiya alaihissalatu wassalam serta orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Kalau kita nak bersama dengan para anbiya, jadi kita kena sama-sama kena bangunkan nubuwah. Apa tu nubuwah? Itu kerja Nabi. Apabila kita buat kerja Nabi, maka kita juga akan dihimpunkan bersama-sama dengan Nabi alaihi wassalam, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, khairul makhluqat, makhluk yang sebaik-baik makhluk. Jadi ni yang kita kena usahakan. Sebab tu kita nak buang supaya kita ni dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada dunia. Itu yang Syekh ni karangkan, supaya hati kita ni bersih daripada segala zulumat, kekotoran, dan masuk perkara-perkara yang bersih. Itu dia. Dan diceritakan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, halaluha hisabun wa haramuhan naru. Artinya, yang halal daripada dunia itu sebab bagi dihisab, yakni diperiksa pada hari kiamat, dan yang haram daripadanya sebab bagi seksa dengan api neraka. Itu dia. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menasihati, memperingatkan kepada umat ini, nak bagi tahu dunia ni yang halal itu segala perkara yang dihisab tu, yang ditimbang besok di akhirat, yang menjadi asbab kebaikan, dan yang haram itu perkara-perkara yang dihisab yang menyebabkan besok di akhirat dia akan diseksa. Jadi dunia ni, asal perkara dunia semuanya mubah, adalah harus. Segala perkara dunia ni asalnya harus, tapi dia membawa kepada kebaikan, dia membawa kepada keburukan. Dia tengok kepada maqasid, balik pada qasad dia, balik pada tujuan dia. Dia balik pada, sebab tu balik pada hadis tadi, innama a'malu bin niat. Sesungguhnya bermula amal itu dengan niat. Tengok daripada apa yang niat, tujuan yang digunakan. Kalau makan dia nak dapatkan kenyang, ya harus ya. Maknanya kejap lagi nak makan, saya nak makan hari ni mungkin menu mi goreng, kejap lagi saya nak makan mi goreng. Makan mi goreng saja, nak makan mi goreng, nak dapatkan rasa mi, nak dapatkan rasa sedap, harus. Tak ada masalah, tak berdosa, tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tapi kalau kita niat, kita tukar, kejap lagi aku nak makan mi sebab aku nak ingat, aku nak beribadat, supaya aku boleh beribadat, supaya aku dapat bersyukur kepada Allah. Aku merasakan kesedapan,
aku rasa syukur kepada Allah SWT, maka dia ada tambah nilai makan tu. Makan tu bukan saja-saja makan. Makan tu dia jadi tambah nilai daripada perkara harus menjadi satu perkara kebaikan hingga menaik taraf darjat sunat. Apa sunat? Ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqibu ala tarkih. Iaitu apa yang dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikenakan seksa apabila meninggalkannya. Nampak? Dengan niat saja. Dengan niat saja. Apabila kita niat dan apabila kita istiqamahkan niat kita sentiasa untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah jadi maqam atas niat kita itu, maka akan bertambahlah nilai kehidupan kita sebenarnya. Sama juga dengan masalah tidur kita. Kalau kita tidur dengan niat untuk dapat rehat je. Tak dapat apa. Dapat rehat lah. Untung pun tidak, rugi pun tidak. Itu yang dikatakan manusia kan. Nabi menceritakan, apabila tibanya waktu malam ada 3 golongan. Manusia ni terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, malamnya dihabiskan dengan amalan agama. Maka orang yang macam ini, dia mendapat keuntungan. Kemudian satu golongan lagi, malam-malam dihabiskan dengan maksiat. Ini menjadi satu malapetaka bagi diri dia. Dan golongan yang ketiga ni, Nabi ceritakan, dia ni satu golongan, rugi pun tidak, untung pun tidak. Iaitu dia terus tidur, tak buat apa-apa amalan. Untung tidak, rugi pun tidak. Tapi sebenarnya, apabila kita meninggalkan perkara sunat, menjadi makruh sebenarnya. Apa makna makruh? Dengan kita rasa rugi. Makruh tu asal kariha. Kariha ni apa? Benci. Macam sekarang lah saya bagi contoh. Kan? Saya bagi tuan-tuan ni semua ni. Saya bagi semuanya RM1,000. Duit saya. Saya bagi semua setiap daripada seorang ni RM1,000. Salah seorang daripada dalam kuliah ni, mungkin Cikgu Razi yang tak dapat RM1,000. RM1,000 sajalah bagi. Dia tak rugi apa. Duit saya. Saya punya, saya yang bagi. Tiba-tiba Cikgu Razi tak dapat. Apa perasaan dia? Dia suka ke dia benci? Mesti dia benci. Ustaz ni tak nampak ke dan kat depan ni? Tak nampak ke? Kan? Jadi begitulah sebenarnya amalan-amalan sunat, amalan-amalan nawafil yang Allah Ta'ala kurniakan untuk umat ini, iaitu satu kurniaan, nilai tambah yang Allah Ta'ala bagi pada umat ni. Sekiranya umat ni tak mengambilnya, dia akan merasa menyesal dan rugi. Bila? Bukan kat dunia, di akhirat. Dinisbahkan dengan di akhirat, maka dia rasa ruginya. Jadi kita sebenarnya, kalau cerita pasal tidur, satu hari kita tidur berapa jam? 6 ke 8 jam lah rasa. Betul tak? Ada tak tidur yang sekarang mungkin dah tua-tua ni kurang lah sikit tidur. Tapi yang masih muda-muda tu memang tidur kerja kan? Atau kalau tidur pukul boleh 2 boleh 1, 2, 3, 4, 5. Muda belum tentu 5 nak bangun, 6 bangun, 7 jam. 7 ke 8 jam kalau tidur. Kan? Kalau kita tidur 7 ke 8 jam, kalau umur kita hidup 70 ke 80 tahun, habis dekat tidur je 20 tahun. Banyak ke sikit? Banyak. Jadi apabila kalau kita buat amal kita tak ada sulamkan dengan kehidupan Nabi SAW, maka kehidupan kita 20 tahun tu habis begitu saja. Untung pun tidak, rugi pun tidak. Tapi masing-masing lah. Tetapi bila kita tambah nilai, tidur kita tidur juga. Memang tidur. Manusia ni ada tidur. Kalau tak tidur ni pelik lah. Tak tidur ni pelik malaikat agak kan? Jadi apabila dia habiskan masa tidur dia tu, kan? Kalau dia amalkan tidur dia dengan cara Nabi SAW, apabila kita amalkan kehidupan Nabi, tidur Nabi, maka amalan tersebut menjadi sunat. Jadi 20 tahun yang kita tidur tadi, semua jadi kira ibadat. Untung ke rugi? Untung. Ibadat senang, tidur je kerja. Susah pun, tidur je. Tapi tidur kita dengan amalkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi?
sebelum tidur ambil wudu. Jadi amalan-amalan Nabi sebelum tidur, buat amalan sebelum tidur lagi. Kan Nabi takkan tidur. Nabi paling mencintai surah Tabarakallazi. Nabi tidak akan tidur selagi mana Nabi tak baca dua surah. Yang pertama Tabarakallazi, yang kedua As-Sajadah. Ini dua surah Nabi tak pernah tinggal. Kemudian sebelum tidur apa? Wudu. Kan? Lepas tu amalkan lagi. Baca Nabi ajar, pendinding kita amalkan. Apa saja yang Nabi telah ajarkan kepada kita, sebelum tidur, doa tidur, kita baca semua, insya-Allah sepanjang tidur kita tadi, semuanya dikira ibadah. Sama juga dengan masuk tandas. Hari-hari manusia ni tak terlepas daripada tandas. Tidak ada satu rumah pun dekat Gombau, Taman Seri Gombau ni, ataupun satu daerah Gombau ni, tidak ada rumah yang tidak ada bilik air. Semana apa? Bilik air perkara yang sangat perlu. Tetapi apabila kita masuk bilik air, dengan kita nak melepaskan hajat kita saja. Kita dapat lepas hajat kita. Tapi tak dapat. Pahala pun tak dapat. Berdosa pun tak dapat sebab harus. Nak buang air haruslah. Tetapi apabila kita ubah sedikit, kita tambahkan sikit, kita amalkan masuk tandas kita seperti mana masuk tandas Nabi SAW, maka berak kencing kita tu semua dia kira ibadat. Untung ke rugi? Untung. Masuk tandas pun dia kira sebagai ibadat. Tapi hari ni orang tak nak amalkan kehidupan Nabi. Padahal kehidupan Nabi lah kehidupan yang Allah Ta'ala jadikan asbab perantaran ataupun wasilah redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ni kita mudah je. Tukarkan kehidupan kita daripada kehidupan kita biasa, tukarkan kehidupan kita kepada kehidupan Nabi SAW, kehidupan kita akan dikira sebagai ibadah. Nampak? Mudah aja umat ni. Sebab tu Nabi-Nabi terdahulu mereka semua menginginkan untuk menjadi umat akhir zaman. Sebab apa? Banyak sangat dia punya kelebihan dia. Daripada Nabi dia sehinggalah umatnya, sehinggalah lebih. Sehingga Nabi Isa alaihissalam seorang yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yang akan diturunkan besok untuk membunuh Dajjal. Dan dia turun bukan sebagai Nabi, dia turun sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang dia telah minta dahulu. Mula-mula dia minta jadi Nabi akhir zaman, Allah kata dah ada dah. Kan? Kalau gitu kena jadi umat dia lah. Umat dia pun dah ada juga. Tapi kalau kesian, Allah jadikan juga dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantaran untuk membunuh Dajjal besok. Ini kemuliaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena banggalah kita jadi umat Nabi. Jadi itu dia. Sayyidina Ali karamallahu wajhah memesan kepada kita, nasihatkan kepada kita, jadi benda dunia yang halal ni sebagai perkara yang akan dihisap. Kalau kita usahakan banyak sekalipun, walaupun benda tu halal, besok kita akan dihisap. Tak lari daripada hisap. Dan kalau kita silap pula, silap kita mengambil harta tu, mengambil dengan cara jalan yang zalim, maka ia akan menjadi penyebab seksa. Jadi masing-masing fikirlah macam mana keadaan. Adakah kita nak mengusahakan dengan lebih ataupun macam mana? Ini nasihat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik, kemudian dia kata apa lagi? Dan diriwayatkan bahawasanya melihat oleh Nabi Isa alaihissalam akan dunia pada rupa perempuan yang tua, yang sangat hodoh atasnya daripada tiap-tiap perhiasan. Maka bersabda ia, iaitu Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada dunia, baginya, berapa orang suami yang telah berkahwin dengan engkau? Bagi tahu perumpamaan. Hikayat cerita ni ada dia punya kisah dia. Jadi Nabi Isa tanya, berapa orang suami yang telah berkahwin dengan engkau? Berapa orang suami yang telah berkahwin engkau akan mereka itu? Maka menjawab dunia itu, tiada dapat aku menghingga mereka itu. Maka bersabda Nabi Isa alaihissalam, adakah mentolak mereka akan dikau? Atau mati mereka itu daripada engkau? Maka berkata ia dunia, bahkan
aku pernah sekalian mereka itu. Maka bersabda Nabi Isa alaihissalam, tercengang aku bagi sekalian suami engkau yang tinggal, betapa tiada mengambil tauladan mereka itu dengan sekalian suami engkau yang dahulu. Kan? Jadi kisah Nabi Isa melihat pada rupa dunia ni seperti mana rupa wanita yang tua yang dahulu, itu pun ramai lagi yang tergila-gilakan ramai yang tergila-gila, muka hodoh kan, pakai perhiasan cantik kan, omeh, habis semua omeh, tangan omeh sampai apa melebihi had kan. Nabi SAW pun pernah bertemu dengan dunia yang dirupakan dengan satu wanita yang hodoh, dan Jibril alaihissalam juga jangan panggil lambaian daripada dia. Supaya apa? Supaya umat ini tak terpersona dengan kehidupan dunia. Jadi nak bagi tahu kisah ni, iaitu nak bagi tahu manusia ni daripada dulu lagi, mereka ni tak dapat tidak, mereka ni tergila-gilakan dunia. Dan berapa ramai manusia yang tergila-gila di akan dunia, ramainya telah kecundang, ramainya telah gagal, seperti mana kita lihat daripada apa? Daripada kisah anak Nabi Adam alaihissalam lagi. Anak Nabi Adam alaihissalam, siapa dia? Khabil kan, anak dia, yang mana Allah Ta'ala suruh dia menginfakkan, bayar zakat, infakkan harta dia yang baik-baik untuk Allah. Tapi apa jadi pada dia? Dia cari tumbuh-tumbuhan, tanaman yang rosak-rosak. Sebab apa? Dia terpersona dengan benda yang baik-baik tadi. Sebab terpersona dengan baik-baik tadi, dia telah memberi infak, padahal infak tu adalah dia punya sendiri, balik manfaat dia pada diri dia. Tapi pasal dia dah terpersona dengan dunia, maka dia telah mempersembahkan kepada Allah, kepada barang-barang yang kurang baik. Ini tanda dia, cinta dia kepada Allah. Ini tahap dia. Segala infak kita sebenarnya, itulah tanda kita kasih pada Allah. Sebab tu ujian bagi orang yang miskin, golongan yang pertengahan, golongan yang kaya, ujian dia sangat-sangat berbeza. Kadang-kadang dia miskin, tak ada harta, tapi Allah Ta'ala letakkan dia di tempat yang tinggi. Ada juga orang yang miskin, Allah letakkan di tempat yang terendah. Begitu juga dengan golongan sederhana, begitu dengan kaya. Ada juga golongan kaya Allah letak tempat yang tertinggi. Ada juga golongan kaya Allah Ta'ala letak tempat yang paling bawah. Sebenarnya Allah Ta'ala tengah mengukur siapakah yang lebih pantas nak menjadikan Allah itu sebagai kekasih dia. Kalau nak lihat bagaimana seorang tu nak dikasihi oleh Allah, lihatlah akan kehidupan Nabi SAW, serta orang yang mengikuti jejak langkah mereka, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tengok pada Nabi SAW yang tidak ada kasih pada harta dunia, yang tidak ada tinggalkan kepada anak isteri dia, harta yang banyak-banyak. Nak bagi tahu bukan tak boleh, padahal Nabi bukan satu orang yang miskin. Nabi lebih kaya daripada sahabat-sahabat. Berapa banyak harta ghanimah yang Nabi dapat? Berapa banyak? Nabi dapat banyak. Nabi bukan orang miskin, Nabi kaya. Cuma Nabi minta doa pada Allah tu supaya dia ni jadi kaya dan di style orang miskin. Jadi Nabi banyak, harta Nabi banyak, tapi Nabi infakkan. Nak bagi tahu kecintaan Nabi itu kepada Allah mengatasi daripada segala dunia ni dan segala isi-isinya. Semuanya diinfakkan. Selagi mana tak habis harta itu dibahagi-bahagikan, diinfakkan, Nabi takkan pulang ke rumah. Ini sifat Nabi. Nabi memang macam itulah. Macam kita ni tak mampu lagi, takkan semua nak bagi kan? Makam tak sampai lagi. Makam tak sampai lagi. Baru dapat gaji. Kita ambil 200 lebih, kita sedekah. Tu ambil juga 200 kan? Nak bagi semua tu, nak infakkan gaji Allah. Bukan senang. Ni bukan senang punya kerja.
Jadi proses dia tu kena ke arah. Kan? Untuk dapat, kalau kita cakap, mana boleh. Itu kita dah memperkecil-kecilkan kudratullah. Sahabat-sahabat boleh. Kan? Sahabat-sahabat zaman sahabat. Orang kaya-kaya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada 7 gedung kedai kan? Kita pun tahu. Kan? Sayyidina Abu Bakar Siddiq bukan orang miskin, orang kaya. Tapi Allah boleh jadikan dia zuhud. Diinfakkan harta dia, seluruh harta dia. Sehingga jarum yang patah nak bagi tahu signal pada Nabi, aku dah tak ada harta lagi dah. Jarum patah pun dia bawa persembahkan kepada Nabi, sehingga Nabi mengatakan, apa yang kau telah tinggalkan kepada anak isteri kau? Allah dan Rasul. Kita tak ada. Kalau kita pergi jalan jauh-jauh pun, apa yang kau tinggalkan ke anak bini kau? Duit makannya cukup. Dan pergi 3 bulan, 4 bulan punya makan dan bagi. Kan? Duit kocek, duit shoppingnya semua ada. Kita tinggalkan. Kan? Sayyidina Abu Bakar Siddiq tinggalkan anak isteri dia, Allah dan Rasul. Tapi macam gitu, kalau kita nak buat gitu, tanya dulu, adakah kita ni Sayyidina Abu Bakar? Dengar dulu kan. Sayyidina Abu Bakar dia tarbiyah keluarga dia macam mana pula? Jadi apa-apa pun dia kena tarbiyah juga keluarga dia, sehingga keluarga dia faham tentang agama, sekiranya ditinggalkan apa-apa pun dia reda di atas apa juga. Tapi kita nak ikut makam kita, bini kita tak makam tu. Kan? Kita memang misal kata kita makam Sayyidina Abu Bakar kan, memang jadi semua infak kan. Bini kita tak sampai makam lagi. Itu yang kita kena jaga. Sebab tu kita kena tarbiyahkan isteri kita juga seimbang. Jangan sampai kita lah lepeh, anak isteri kita pula tak lepeh. Tu tak betul lah. Jadi kena agama ni kena seimbang. Sebab itulah aku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Terutama keluarga yang terdekat kita lah. Yang kedua, keluarga mana? Semua saudara se-Islam ni keluarga kita. Jangan faham ayat tu untuk ahli keluarga kita je. Ku anfusakum wa ahlikum nara tu bukannya keluarga kita yang terdekat, anak bini kita. Bukan tu saja. Seluruh orang yang ada kalimah ni, orang yang Islam ni, semua adalah ahli keluarga kita. Lebih-lebih lagi jiran kita. 40 depan, 40 belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ini semua adalah saudara kita. Tak boleh kita tinggalkan. Jangan kita ingat kita dah lopehkan tokak kita baik semayang baik, orang lain kita biarkan, standby besok. Kita akan menjadi asbab susah kita nak masuk syurga. Kalau amalan agama ni seorang-seorang diri mudah. Tapi amalan agama ni amalan ijtima'i, berjemaah. Sebab tu hukum semayang berjemaah fardu kifayah, bukan seorang-seorang. Kena ambil tanggungjawab semua orang. Kalau ada orang dah naik, barulah selamat semua. Nampak tak? Allah nak gambarkan gitu. Bila ada jadi tempat kita orang semayang berjemaah, yang lain semua terlopeh daripada fardu kifayah tadi. Nampak tak? Nak bagi tahu ni umat berjemaah. Jadi seorang daripada kita pun tak boleh kita biarkan saudara kita lepaskan tokak kita. Kita beramal kita je. Doa pun doa, ya Allah, aku je. Allah maghfirli je. Kan nak kaya pun aghnini je. Bukan aghnini je. Untuk diri sendiri je. Ini tak betul. Jadi umat Nabi SAW, dia adalah umat yang berjemaah. Dia doakan untuk semua, bukan untuk individu. Mungkin ada perkara-perkara individu tu, individu lah. Tapi yang umum hari-harinya ada untuk semua. Jadi, sebab itulah kita kena faham, tanggungjawab kita sebagai orang Islam bukanlah atas diri kita saja, bahkan anak isteri kita, jiran-jiran kita dan seluruh umat Islam ini adalah saudara kita, tanggungjawab kita. Jadi sebab itulah hari ni kita tak boleh nak biarkan. Sebab tu kena jaga tepi kain dia. Kena ambil berat. Kena buat usaha ziarah, pergi rumah ke rumah. Kan kenapa kita nak lepaskan tanggungjawab kita? Kita memang sodak lah. Pergi masjid sekarang ni sodak. Semayang okey lah, saf pertama apa semua. Sahabat kita yang lain, saudara kita yang lain nak jadi apa? Besok kita dah sodak dah beratur, dah nampak dah. Pintu syurga dah nampak dah. Ada pula Roblox. Ni yang kacau. Roblox bukan siapa? Jiran-jiran kita je.
muka orang lain, dia yang gitu. Jadi ni yang perkara yang kita nak kena sama-sama fikir. Jadi apabila umat ini dia fikir di antara satu sama lain, maka barulah dia terselamat daripada musibah-musibah. Begitu juga hari ini kalau kita biarkan tak nak tarik tangan orang yang melakukan maksiat, kan apa jadi? Kalau musibah turun, adakah kita terselamat? Tak terselamat. Kalau Allah nak turunkan hujan api ke, adakah kita terselamat daripada musibah tersebut? Tak selamat. Tengok macam tsunami. Tsunami tahun 2004. Kan? 2004 kan? 2004 kat Aceh. Kita dah kenal Aceh ni Serambi Mekah. Ramai para ulama besar semua kat sana. Tapi apa terjadi? Apabila tidak ada umat Islam mengambil tanggungjawab penting, orang yang buat maksiat dan sebagainya dibiarkan, amalan agama nafsi. Kau amal kau dan amal dan. Kau kubur kau dan kubur dan. Apa jadi? Allah turunkan musibah, diselamat tak daripada musibah tersebut. Sama juga, dia akan dihanyut juga, dia juga disampau oleh tsunami juga. Dan akhir besok baru akan dibangkitkan, baru dibuat hari pengasingan. Nak bagi tahu musibah takkan dapatlah lagi. Jadi kita ni lah sebagai orang yang orang dikira contoh sebagai orang yang celik lah. Orang dah ada torchlight nak jalan ya. Jadi kita lah sebagai orang yang ada cahaya ni, pimpin orang lain tu supaya sama-sama mendapat jalan yang betul. Jangan melepaskan tekak masing-masing. Apabila ada sifat hipokrit, pentingkan diri sendiri, buat amal sendiri, tak fikir orang lain, jadi inilah satu kemunduran umat. Ini dia. Sebab tu Maulana Zakaria rahmatullah alaih, seorang syekh, seorang muhadisin, Syekh Maulana Zakaria ni yang pengarang kitab Fadailul A'mal tu, dia ni dia golongan nak panggil muhadisin ni, paling kurang nak panggil muhadisin ni 20,000 hadis dalam kepala. Jadi Syekh ni mengatakan kemunduran umat ni sebab kenapa? Masing-masing tidak mengambil berat terhadap saudara yang lain. Apabila tak ada, itulah sebabnya manusia hari ni berlaku dalam kemunduran, semuanya buat hal masing-masing. Akhir sekali datang musibah, semua sekali kena musibah. Jadi tuan-tuan, sebab itulah hari ni kita kena bersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Orang yang hati yang bersih, kan, dia akan suka itulah tanda iman dia. Tanda iman dia, hati dia bersih, akhlak dia pun akan jadi baik. Dalam hadis Muslim kan, Nabi kata apa? Orang beriman yang terbaik iaitu akhlaknya baik. Sebab tu Nabi mengajarkan satu doa dalam riwayat Muslim. Nabi doa ajar apa? Ajarkan doa. Setiap kali lepas sembahyang Nabi kata baca. Apa doa dia? Allahumma hdini li ahsanil akhlaqa la yahdi li ahsaniha illa an wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa an. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada umat ini supaya memiliki akhlak yang baik. Sebab itu dalam Quran mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kami jadikan dalam hati mereka itu sifat kasih sayang, akhlak dia baik. Jumpa manusia tak kira kulit, dia suka. Seperti mana Nabi SAW. Jadi sama-samalah kita usahakan supaya kita ni juga mendapat khuluqin azim, iaitu akhlak yang baik. Semoga kita ni dibangkitkan juga berserta dengan orang yang akhlak yang baik, terutama Nabi SAW. Dan di akhir sekali kita sama-sama dengan Nabi SAW di dalam syurga. Amin ya Allah. Jadi wallahu a'lam, cukup barat itu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan daripada bab yang kita belajar ni, moga-moga Allah Taala kurniakan taufik dan hidayah kepada diri kita supaya kita ni sedikit demi sedikit hilangnya cinta kepada dunia dan cinta kepada akhirat, dan tempat kampung sebenar kita lah kampung di akhirat. Wallahu a'lam. Ada persoalan?
Tak ada, bagus. Ha. Bagus tu maknanya semua dah faham lah, baguslah. Jadi semua dah amal. Ya kan? Alhamdulillah lah. Tu je kata alhamdulillah. Lepas ni bertambah lagi ya. Apa nak kena renovate surau Jamaliah ni kurang-kurang 2 tingkat ni. Iyo. Kalau semua datang ni 2 tingkat surau ni. Tak cukup dah. Kan? Mulalah nak minta data ni. Datuk apa? Datuk Zaidi tu dia minta data tu. Kalau kita nak renovate apa dia nak data. Jadi bertambahlah data kita. Data tu mudahlah bantuan nak datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi insyaallah kuliah kita akan cuti selama sebulan, bulan 2 kita jumpa. Saya tak ada. Saya hilang 40 hari.